Okey, dengar tak? Dengar tak? Dengar, Madam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with kita Al-Fatihah. Nombor sikit sangat lagi, mana lagi yang lain kau awak ni? Semalam kita stop sampai nombor berapa ya? Nombor 3 nombor 2 Nombor 1 habis, Madam. Nombor 1 je. Nombor 2 belum Semalam stop sampai mana ni? Nombor 2? Nombor 1 ke nombor 2? Salah. Nombor 2 macam belum. Okay, alright. So kita sama nombor 2. Alright, question number 2. They give you figure 7.8. Show a graph displacement against time. So we have y against t, y against x. So y against t, another one is y against x. Okay, so they ask you to deduce the angular frequency. So the symbol of angular frequency is omega with number k. Velocity of the wave. So v equals to f lambda because lambda is represent the wavelength. And then particle vibration. Banyaklah dia minta ni. Dia minta v juga ni. Particle vibration. But this one v particle And they ask you to deduce displacement equation. Okay, so before we do that, so kita tengok kepada graph. So your graph adalah in cm. And from the graph, ini adalah 1, 2, 3 bukit. So 3, 6 bahagi 3. So you akan dapat satu bukit ni 2 lah. So 4. So this 4 represent period. Kenapa dia represent period? Because dia adalah time. Okay. For this one adalah y against x. So dia ada 3 bukit juga. So 7.5 bahagi 2. So 1 akan jatuh 2.5. This one 5.0 lah. So 5.0 ni adalah equals to lambda lah. Because lambda adalah in unit dia dalam meter. So dia adalah represent the distance of one cycle. So satu wavelength ni lah 1 lambda. Okay. So the first question they ask you to calculate omega. So omega come from 2 pi over t. So period we have there 4. So kita boleh dapat lah 2 pi. So 2 pi bahagi 4. So jawapan saya 1.57. So 1.57 and the unit because it's second, so red as -1. Alright, question number B. Question number B, they ask you to find wave number. Wave number, the symbol is K. K. K equals to 2 pi over lambda. So we have lambda 2 pi over 5. But please be careful your pi here dalam cm. So 2 pi divided by 5, you akan dapat 1.26 lah. 1.26 but this one adalah unit cm. So you akan tulis CMS negative 1 lah. CM negative 1. Kenapa CM negative 1? Because CM bawa naik atas lah. Kalau tak nak buat CM pun boleh jugalah. You letak jawapan ni 1.26 times 10 power of 2 meter negative 1. Kenapa bukan negative 2? Because CM kat bawah. So bawa naik atas. So dia akan dapat power of 2 lah. Okay, the best way sebenarnya V adalah unit SI lah. Okay, number C.
They ask you to find the wave velocity. So V equals to F lambda. Ingat je, lambda adalah wave. So kalau dia minta velocity wave, you guna F lambda. So frequency is 1 over T divided by lambda lah. So 1 over T, my T is 4. Lambda saya tukar lah 5 times 10 negative 2. So I will get the answer 5 power of 10 power of negative 2 divided by 4. So my answer is 1.25. 1.25 times 10 power of negative 2. Unit adalah ms negative 1. Kenapa saya nak you tukar dalam SI unit? Sebab kita selalu biasa kalau velocity kita selalu cuba buat ms negative 1. Jarang kita buat di dalam unit lain kan. Okay, question number D. They ask you to find wave particle. Okay, velocity of a particle. So velocity particle. So beza velocity wave dengan velocity particle. When we talking about velocity particle, dia adalah yang HHM tu. So kalau saya akan guna formula plus minus omega square root A squared minus Y squared. Dalam you punya ni, dia hanya bagi, kalau you tengok learning outcome you, dia suruh guna AU kan, cos omega T. So you tak boleh guna tu sebab you don't know the time. So that's why kita guna yang ada Y ni. This one ada Y. Sebab they give you 1.62, itu adalah Y. Okay, so omega, we already have 1.57 square root A squared. So your A squared tadi adalah, your A adalah inilah 2 dekat graf ni. Tengok kat graf ni, 2. So dia 2 cm. So kena tukarlah 2 darab 10 negatif 2 squared minus YU adalah 1.2 times 10 negatif 2 squared. Okay. So kita tekan kalkulator. Ni kena masuk tu. Okay, so kita tekan calculator. 2 times power of negative 2 squared minus 1.2 power of negative 2 squared. Square root answer times 1.57. So I will get my answer plus minus 2.51 times 10 negative 2 unit ms negative 1. Okay. Betul tak ni? Saya tahu ni. Saya tak tengok jawapan ni. Betul lah 2.51. Okay. Boleh tak? Boleh? Ya, mulut dah. Boleh, madam. Okay, question number E, they ask you to deduce displacement equation graph. So, kita guna formula, ini adalah progressive ya. Y xt equals to A sin omega t plus minus kx. Ini general formula dia. So, kita akan guna A awak adalah 2. Sin omega awak adalah tadilah. So, saya nak biar dia dalam pi. Nak letak 1.57 boleh lah. 1.57t minus. Kenapa pilih minus? Sebab dia gerak ke kanan. Ku adalah 1.26x. Okay. So, kenapa saya ambil 1.26 ni? Mana dapat? Ni dari sini 1.26. 1.75. 1.75. Okay, ini bukan jawapan dia lah habis. Kena tulis. Where y and x in centimeter. T in second. So, kena letak lah yang itu. So, make sure awak letak
unit tu based on apa. Kalau yang ini awak dah guna cm, so ini pun kena guna cm lah. Kalau awak nak buat dalam meter boleh juga, tak ada masalah. Kalau you nak buat dalam meter, so dia akan jadi y xt equals to, kena ada power lah, 2 times 10 power of negative 2 sin 1.57t minus 1.26 times 10 negative 2x. Tapi ni semua mesti dalam unit meter lah. Y and x in meters, t in second. So itu. Okay. Boleh? Boleh, madam. Okay, so kita masuk question number 3. The progressive wave is given by this formula. Dia bagi you formula ni. Where x and y in meter, t in second. Calculate period. Okay, so bila you nampak soalan macam ni, apa first kali you buat adalah rewrite balik equation tu and then letak general equation. So kita akan letak balik lah general equation. So y x t equals to 5 sin 3 pi t minus half pi x. Okay, bawah tu ingat macam saya cakap, lepas sin mesti ada bracket. So dalam case you ni tak ada masalah lah sebab dia ada lepas sin dia bracket. So bawah ni write down the general equation. Kenapa you nak write down the general equation? Senang, you nak buat comparison lah. So ini A punya, yang ini omega punya, yang ini K punya. Okay, they ask you about period. So period duduk kat omega. So T 1 omega sama dengan 2 pi over T. So omega you adalah 3 pi. So pi yang cancel. Pi cancel. So T you adalah 2 over 3 lah. Okay, so 2 divided by 3. Jawapan dia adalah 0.67 lah. So 0.67 second. So that's why senang je soalan ni sebab you make comparison, perbandingan. Kebanyakan soalan dia adalah perbandingan lah. Okay, soalan seterusnya dia suruh minta cari wavelength. Apa simbol wavelength? Wavelength adalah lambda. So lambda duduk kat K. 2 pi over lambda sama dengan half pi. Pi cancel, so lambda sama dengan 4 lah. 4 yang ni meter. Sebab dia dalam unit meter. Okay. Soalan seterusnya dia minta speed. So V apa ni? So dia bagi tahu speed of wave. So kalau nampak wave je, ingat je lah V equals to F lambda. Sebab lambda tu wavelength. So V equals to F lambda. Lambda ni wavelength. So perkataan wave. So frekuensi adalah 1 over T lambda. So 1 over 0.67 darab dengan 4. Okay, so saya dapat 4 divided by 0.67. My answer is 5.97. Unit MS negative 1. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Alright, question number 4. Two sinusoidal wave travel in opposite. So kita dia adalah opposite direction. Dan dia interferent and produce a equation. So ini adalah equation for standing wave. Where y and x in meter, t in second. For sinusoidal wave, calculate wavelength. Again, benda yang sama. Pertama sekali, rewrite balik you punya equation. And then bawah tu letak dia punya general. And then you buat perbandingan. So soalan ni selalu dia macam tu lah. Masalah ni kalau you tak tahu apa benda yang you buat lah. So 5.4. M ni meter cos
0.400x sin 200t. Okey, saya letak general dia. Y sama dengan 2A. 2A ni yang ini. 1.5. Cos kx. K ni adalah yang ini. Lepas tu sin omega t. Omega u adalah yang dia 200. Okay, so what the question ask you? The question ask you to calculate wavelength. So wavelength duduk dekat mana? Wavelength duduk dekat K. So K, no. They ask you about wavelength. So K sama dengan 2 pi over lambda. So KU adalah 0.4. So you will get the lambda lah. Kita buat yang bahagian ni. So 2 pi divided by 0.4. So your answer is 15.71 meter. So itu jawapan awak lah. Okay. Alright, question number B. They ask you to calculate frequency. Frequency duduk kat mana? Omega. So they ask about frequency. Dia suruh cari frequency. So omega equals to 2 pi f. Your omega adalah 200. So Fu adalah 200 divided by 2 pi. So your answer is 31.83. 31.83. Unit hertz. Okay, question number C, they ask you to find speed. Speed siapa? Okay, dia bagi tahu wave. Nampak wave. Okay, kalau speed of wave, kita akan guna V equals to F lambda lah. Okay, so number C, they ask you to find speed of wave. So F ada 31.83. So divide by times with 15.71. So 31.83 times 15.71. So your answer adalah 5 times 10 power of 2 atau 500 lah. Unit dia adalah ms negative 1. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Okay, alright. So kita masuk kepada soalan number 5. Okay, number 5. Two wave of long string, they give you this equation. So apa yang beza antara equation ni and this one, y1 and y2 is the negative, one is positive. Meaning negative is moving to the right, positive is moving to the left lah. So dia akan bertemu dan unit dia adalah meter second. So calculate the position of nodes that resulting standing wave. Okay, so soalan ni they ask you to find nodes. Apa yang you faham perkataan node? Node ni berlaku dekat mana? Okay, macam mana soalan ni? Dia ada berlaku Y1. Okay, let's say saya buat, ini adalah case stretched string. So ini adalah Y1. Y1 ni langgar dinding satu lagi. So dia akan berlakunya reflection. So ini adalah Y2. So dia akan menghasilkan constructive dengan destructive interference. Okay, dekat mananya berlaku node? Dekat they are node. No. Node tu ingat tak saya cakap perkataan no displacement. So node ni berlaku dekat sini lah. Bila Y dia adalah 0. So yang ini yang kita tahulah. Node ni berlaku bila Y dia 0. Okay, so apa first kali awak kena buat? You kena cari dulu standing wave punya equation. So apa formula standing wave? Y equals to 2A cos kx sin omega t. So AU adalah 0.02. So dia akan jadi 0.04 cos dekat sebelah X adalah siapa? 2. So dia akan jadi X over 2 sin omega. Di sebelah T ada siapa? 40. So 40T. Nampak tak macam mana saya buat ni? Okay, saya tukar color lain lah. Okay. Over 2 ni, cos over 2 ni, saya tengok dekat sini. X over 2. Follow je X over 2. Sebab dia X over 2 dua-dua belah. Okay, lepas tu,
Saya tengok dekat 40T. So 40T ni saya follow je kat sini. 40T, 40T. Dia tak akan berubah lah. So ini adalah standing wave equation awak lah. Okey, soalan suruh tadi minta cari kat node. So bila dekat node maksudnya letakkan YU0. Sebab node berlaku bila YU0. So apa yang berlaku kat sini? So yang ini bawa ke sini, ni akan jadi 0 lah. Dia minta position okey. So ini bawa ke sini, ni jadi 0. So akan jadi 0 cos x over 2 sin 40t. Okey, kita akan fokus dekat yang mana? We only focus on this. Apa jadi dekat this one? Okey. Kenapa saya fokus dekat ni? Sebab dia minta position. Meaning we are want to find the x. Okey. So yang ini kita akan freezekan dia. Kita anggap dia satu. Sebab awak tak boleh buat dua-dua. Awak kena buat salah seorang tu kena freeze lah. Okey. So 0 equals to cos x over 2. So you kena cari shift cos apa dapat 0. Okey. Ingat tak graf cos? Graf cos, graf dia macam ni. Dekat mana akan dapat 0? Y0. Ialah apabila dia dapat pi over 2 ataupun ni 0 pi over 2. Yang ini jadi pi. Yang ini jadi 3 pi over 2. Yang ini 2 pi kan? Betul tak? Kalau tak tahu, tekan je calculator. Okay, saya tekan mode radian. Ni degree radian. Cos 0 dapat apa? 1. Cos pi over 2. Pi over 2 saya akan dapat kosong. So betul lah. Cos 3 pi over 2. Cos 3 pi over 2. Saya akan dapat kosong juga. Betul? Okay. So maksudnya yang dekat mana berlakunya kosong? Dekat pi over 2. Dekat 3 pi over 2. Okay. So dari sini kita boleh buat 0 sama dengan cos pi over 2 cos 3 pi over 2. You kena cari at least sampai 3 Cos, awak boleh nampak gandaan dia sebenarnya ni. Cos 5 pi over 2. Dan so on. Okay, so kita buat perbandingan ni. Buat perbandingan macam ni. Ni perbandingan ni. So, cos x over 2 sama dengan cos pi over 2. Cos 2 cancel, so x sama dengan pi. Okay, yang satu lagi cos x over 2 sama dengan cos 3 pi over 2. Cos pi, so x sama dengan 3 pi. Lepas tu 5 pi. So inilah jawapan dia. Faham tak? Ke tak faham? Sebab note tu dia bukan berlaku sekali, dia berlaku banyak. Ni note. Dia bergerak sampai bila-bila. So that's why saya buat dot. Kenapa buat dot? Sebab kita tak tahu dia stop kat mana. Mesti at least 3 jawapan. Mesti ada 3 jawapan. Jangan biarkan satu jawapan. Sebab note tu bukan berlaku sekali. Dia berlaku continuously. Okay, siapa yang tak faham, saya ulang balik. Okay, soalan ni they ask you to know what is the position of note. Dekat mana berlakunya note. Macam saya cakap tadi, note berlaku bila berlakunya destruktif ataupun dekat Y dia adalah 0. Destruktif tu Y0 lah. Note tu no displacement. Okay, no. Perkataan no displacement. So you buat equation standing wave. Okay, lepas tu apa you buat? You masukkan Y tu 0. Masukkan nilai yang Y tu. So you dapatlah formula ni. Okay, apa yang you nak? You nak cari position. So position we are talking about X ni. Ni nilai X yang kita nak cari sekarang. So apa jadi 0404 ni bawa ke sana kosong lah. Saya padamkan ni balik dulu. So you dapat equation dia adalah Y equals to 0.04 cos X over 2 sin berapa?
40t. Okay. So, since dia minta notes, so y you kena 0. So, you akan dapat ni cos x over 2 ni 1. Okay. So, kosong cos x over 2. Okay. Ini saya ada jawapan ni je. Okay. Kalau awak buat shift cos. Shift cos kosong. Awak akan dapat jawapan macam pelik-pelik. Macam ni. Tak boleh. So, you kena cari dekat mana berlakunya cos kosong. So, apa saya buat? Saya buat graf. Ni graf cos. So, dia akan berada dekat pi over 2 bila y dia 0 dengan adalah 3 pi over 2 and so on. Sebenarnya dia continuously. So, saya buat perbandingan lah. Cos x over 2 sebenarnya sama dengan pi over cos pi over 2 sebab bila kita tekan calculator tadi cos pi over 2 kita dapat 0 juga. Sama juga dengan cos 3 pi over 2 dan sama juga dengan cos 5 pi over 2 and so on. Okay, so dari situ pi saya akan dapat sama dengan saya buat yang ni dulu. Buang 2, so sama dengan pi. X tu sama dengan pi. Okay, lepas tu yang ini pula dengan yang ini lah. So 2 boleh potong, so X sama dengan 3 pi. Sebenarnya saya boleh tahu dah dia 5 pi, 7 pi, 9 pi, semualah banyak. Tapi you hanya nak sampai 3 je. So 7 pi, 9 pi ni tak perlu buat lah. So you just buat dot. So this is your answer notes. Boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Okay. Itu kalau soalan minta notes tau. Tapi kalau dia minta anti-note, bukan kosong kat sini. Letak dia sama dengan nilai A. Apa nilai, kenapa? Anti-note, sorry. Anti-note kan berlaku kat puncak. So dia akan sama dengan A. So apa yang berlaku kalau dia sama dengan A? Ni kalau soalan minta anti-note Okay, so awak tukar je. A ni adalah mesti sama dengan ni. 0.04 bahagi 0.04 cos x over 2. Sebab they ask you about position. So ini bahagi ni dapat 1. So you kena cari graf mana yang sama dengan puncak. So dia adalah dekat 0 dengan pi dengan 2 pi. So maksudnya cos x over 2 ni adalah sama dengan cos kosong, cos pi, cos 2 pi. So, apa yang boleh saya buat dekat sini nanti, x saya akan bermula dengan kosong. Yang ini akan jadi 2 pi. Yang ini akan jadi 4 pi. Dot. Okey, macam mana saya dapat ni? Ni, tengok ni. Cos x over 2 sama dengan kosong. Cos kosong, sorry. Cos cancel. So kosong lah. Kosong. Okay. Cos x over 2 sama dengan cos pi. Cos cancel. So bawa naik atas. So dapatlah x 2 pi. And so on. Awak rasa lepas ni berapa? 6 pi. Dia gandaan 2. Itu kalau adalah kes anti-note. Okay, soalan number B. They ask you to calculate maximum displacement when the string is 0.4. Maximum displacement. Okay, mana tadi kita punya standing wave tadi? Ni. Okay, so ini adalah equation standing wave saya tadi. X over 2 sin 40t. Okay, dia nak maximum displacement. So, bila dia adalah at 0.4. So, y adalah 0.04 cos 0.4 divided by 2 sin 40t. Okay, problem tak ada masalah dekat sini, t. But since the word maximum, so bila dia maximum, ini akan equals to 1. Sebab paling maksimum untuk sin dengan cos adalah 1 lah. So, you akan dapat 0.04 cos 0.4 divided by 2 lah.
So this one cos 0.4 divided by 2. So you get this times 0.04. So your answer is 3.92 times 10 negative 2 unit meter. Apa maksudnya ni, tak faham lah. Maksudnya dia freeze kan maksimum, dia mesti maksimumkan sign. Maksimum tu maksudnya dia maksimumkan the sign. Itu kalau dia minta Y. Tapi kalau dia minta time, ada je some question, they give you time. Let's say, dia cakap find the maximum position when the time is at 0 second. At 5 second. So, apa jadi kat cos? Cos ni yang akan jadi 1. Dia mesti salah seorang jadi 1 bila perkataan maksimum. Nampak je perkataan maksimum sama ada ini 1 atau ini 1. How do you want to know which one 1? Tengok apa yang dia bagi. Dalam kes ni, dia bagi X. So, you kena substitute the X. Tapi apa jadi dekat T? So, T tak boleh letak 0 So, T akan jadi 1. Kenapa? Bila 1, darab apa-apa, you akan dapat nilai. Kalau you letak 0, you akan dapat jawapan 0. 0 is bukan maksimum. 0 adalah dekat equilibrium ataupun adalah minimum 0. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh je. Okay, siapa yang tak faham saya ulang balik Soalan minta maksimum. Nama perkataan maksimum tu maksudnya dia efek yang ni. Yang ini mesti sama dengan 1. Sebab apa? Kalau ikutkan graf, paling maksimum adalah 1. Dia tak boleh lebih 1 point something. So, Y you nak cari 0.04 cos 0.4. Dia give you 0.4 darab dengan 1 lah. So, you akanlah dapat jawapan tadi. Berapa jawapan tadi saya dapat? 3.92. Times 10 negative 2 meter. Okay, question number 6. Two opposite direction transverse wave form a stationary wavelength. So, ini adalah velocity untuk wave. Okay. The maximum vertical displacement. So, ini adalah amplitude sebab perkataan maximum displacement. Dan dia bagi frequency. So, the question asks you to find angular frequency. Apa formula frequency adalah omega. So, kita nak cari omega. 2 pi f lah. So, 2 pi fu adalah 100. So, you akan dapat 200 pi. So, 200 pi adalah berapa? 6.28. Times 10 power of 2 rad s negative 1. Jawapan akhir tak boleh dalam pi mesti dalam bentuk titik perpuluhan. Okay, number 2. They ask you to find wave number. So, apa simbol wave number? K. K equals to 2 pi over lambda. So, 2 pi. Lambda is not given. Tapi, you boleh cari lambda dekat V. So, kita akan cari lambda dekat V. So, V equals to F lambda. So, your V is 300. Your F is 100. So, you can get lambda. So, lambda adalah 3. So, over 3 lah. So, jawapan dia 2 pi divided by 3. 2.09. Unit M negative 1. Okay, number 3. They ask you to find velocity propagation. Senang. Dia ambil je lah 300 tu. Itulah velocity propagation. Okay, soalan number 4. They ask you to calculate particle vibration velocity. Particle punya number 4 ni. V particle. Kalau partikel dia mesti guna yang omega square root A squared minus Y squared. Okey, tapi dia bagi dalam cm. Okay.
So omega tadi adalah 200 pi. Square root AU adalah 2 cm. So darab 10 negatif 2 square tolak YU adalah berapa dia bagi? 1.2. So 200 pi darab 2 kuasa negatif 2 square tolak 1.2 kuasa negatif 2 square. So jawapan dia adalah 10.05 ms negative 1. Betul tak jawapan saya ni? Saya tak tahu, saya tak check jawapan ni. Betul tak 10? Betul, Madam. Oh, jawapan dia dalam cm tak apalah, saya buat je dalam unit SI. Saya suka jawapan akhir dalam unit SI lah sebab tak nak nanti takut awak salah bila kira-kira benda lain. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4, dia suruh cari distance between two successive nodes. Okey, kita nak cari distance between two successive node. So, yang ini maksudnya you nak cari, apa maksud distance to successive node? Ini. Okey. Ini nodes, ini nodes, ini nodes. Ini anti-node, ini anti-node. Kalau two successive node, antara ini dengan inilah. So, lambda over 2 lah. Inilah dia nak ni distance. Okey, soalan ni dia nak distance between two successive node. So, kalau D ni adalah sama dengan lambda divided by 2 lah. Sebab satu cycle ni lambda. So, lambda awak berapa tadi? 3. So, 3 bahagi 2 dapatlah 1.5 meter. Pelik-pelik soalan dia. Faham tak? Sebab soalan dia minta apakah jarak dua kejayaan nodes. Node yang berjaya ni jarak dia D lah. So D macam mana nak cari? So satu lambda adalah 3 node. Kalau satu lambda dia ada 3 anak, 3 N. Tapi kalau awak nak 2, awak bahagi je lah 2. Okey, soalan number B. Dia suruh write down equation displacement untuk progressive. Number C, dia suruh write down equation displacement untuk stationary wave. Okey, mari kita buat yang ini. Yang ini kita kena buat untuk progressive dulu. Okey, untuk progressive kita akan ada 2 lah. Y1, Y2. Apa formula Y? Y adalah A sin omega T plus minus Kx. So, A awak, berapa tadi A awak? Mana A? A adalah 2. So, saya buatlah 2 darab 10 negatif 2. Sin omega saya 200 pi T plus. Saya buat plus dulu. K saya adalah 2.09. 2.09 tu dah tukar unit kan? 2.09 X. Okey. Itu adalah equation pertama saya. Equation kedua saya sama je. Cuma tukar 200 pi T tu jadi negatif 2.09 X. Lepas tu jangan biar je macam tu. Kena tulislah where. So bawah ni saya tulis where Y and X in meter, T in second. So baru ini jawapannya. Make sure kalau you guna cm, semua ni dalam cm. Kalau you guna meter, semua mesti dalam meter. So progressive wave you akan ada 2 equation lah. 1 plus, 1 minus. Okey, itu untuk progressive wave. Soalan seterusnya dia minta untuk standing wave.
Apa formula standing wave? Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. So, 2 darab ni, so dapat 4 darab 10 kuasa negatif 2 cos 2.09x sin 200 pi t. Sama juga macam tadi, kena tulis where y and x in meter, t in second. Baru dapat full marks. Boleh tak? Macam mana, okey ke tak okey ni? Okay, madam. Then, Tak tahulah, saya tak nampak awak, saya tak tahu awak okey ke, tak okey ke. Okey. Madam, Ya, I want to ask the 2.0x. ya. Can I write in 2/3 pi? Can? Kan? Okay, thank you, madam. Alright. Okay, we move on to question 7. This one baru masuk application lah. Saya rasa dia tanya saya soalan ni kot, nombor 9 ni. Yang dua prefect tu mungkin okey dah kot. Dua prefect tu dah boleh. So tinggal lagi 7 dengan 8 9. Oh, ada lagi 3. Tak tahulah sempat ke tak ni. Okay. So kita tengok question number 7. The overall length of piccolo. Apa tu piccolo? Piccolo tu dia macam mana betul dia? Saya type piccolo. Piccolo. Jangan keluar ni dia kata dah ni jumpa apa Dragon Ball punya. Instrument. Dia macam flute. Ni piccolo. Ni nama dia piccolo. Okay. So, mana tadi? Dia adalah case air column lah. So, bila nak buat ni, pertama sekali kena tahu dia adalah case apa. Dia adalah case air column ke atau dia adalah case ni. So, dia adalah case air column. Okay. So, dia bagi tahu dia adalah length. So, ini L. Dia bagi resonating air column vibrate when open at both end. So, dia case open. So, L dia akan sama dengan lambda over 2 kalau dia case fundamental lah. Okay, calculate the frequency at the lowest node. So, kalau lowest node adalah fundamental lah. So, formula mana yang saya nak pakai mesti yang ada over 2. Iaitu F equals to NV over 2L. Kalau tak silap saya, ini formula dia bagi kat awak. Sebab dia ada dua formula. Satu N over V over 2L. Satu lagi 4L. So disebabkan dia 2, I use 2 lah. Okay. So fundamental meaning kita nak guna N1 lah. So NU adalah 1. V adalah 3. 1 speed of sound because dia travel dekat sound. Dia travel dekat air. Okay. Lepas tu length U 32 times 10 negative 2 lah in centimeter. Okay, so your answer 331 divided by 2 times 32 power negative 2. So the answer is 5.17 times 10 power of 2 Hertz. Ataupun you nak letak 517.19 pun boleh. Tak ada masalah, sama je. Dia bagi je. So masalah dia sekarang ni awak kena faham dia case apa. That's why saya kata hari tu kena faham case air column and then kena tahu dia case apa. Open ke, open close ke, macam tu. Okay, question number B, they are about steel wire. So kalau steel wire, saya tahulah dia adalah case stretched string.
Saya buat kat sebelah ni. Number B, dia adalah case stretched string. So L dia akan sama juga dengan lambda over 2. So meaning saya boleh guna formula yang sama lah. Okay, dia bagi length of the piano. Oh ni piano. So L ada. Dia bagi mass. Okay, dia suruh tanya tension. So they ask you about tension. What is the tension? In order the fundamental vibration corresponding to middle C. So untuk piano the lowest key adalah C lah. Middle C. So middle C tu adalah fundamental. Okay, kalau you ingat balik untuk case ni kita akan ada dua formula, iaitu kita boleh guna V equals to F lambda. Satu lagi adalah V equals to square root T over mu. Ni. Sebab apa? Dia adalah sejenis stretched string, so dia akan ada tension. Dia mengalami ketegangan. Okey, apa itu mu? Ingat lagi tak mu tu apa? Mu tu adalah mass per unit length. Okay, now kita boleh gabungkan dua ni lah. So, F lambda sama dengan square root T over mu. So, you nak cari tension ni. You nak cari tension. Okay, so frequency lowest dia dah bagi 261.6. Lambda tak ada. Lambda tak ada. Tapi awak tahu tadi, lambda sama dengan apa? 2L. Kalau dia adalah case fundamental. So, 2 darab L. Length you adalah 0.7 square root T mu. So, mu adalah mass per unit length. So, mass awak 4.3 times 10 power of negative 3 divide by length 0.7. Macam susah kan? Macam banyak pula lah formula yang muncul. Okey, sebenarnya kalau ikutkan awak punya formula tu, saya rasa ada satu lagi formula tu. F equals to square root T ada ke? Ada ke formula awak tu? Kan. Sini. Tak ada. T B over mu je. Memang awak kena gabungkanlah dua tu. Tak ada. Saya kat mana tadi? Ni. 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 Okey. So macam mana saya nak tekan kalkulator ni? Saya buatlah 2.2 61.2 darab 2 darab 0.7. For equal square root mana? Over unknown x divide by buka bracket over lagi 4.3 power of negative 3 divide by 0.7. So ni kena tutup bracket sebelah dia ni. Okay, so tekan shift calculate. So jawapan saya adalah T equals to 8.21 times 10 power of 2 Newton. Betul tak? Betul, 823. Saya 821, dia 823. Saya punya lagi ni lah, sebab apa saya memang direct terus. Okay, so saya ulang balik Okay, soalan ni dia susah sikit sebab dia kena gabung dua formula. Saya padam, saya buat jawapan akhir je lah, saya tak padam. Okay. So pertama sekali awak kena tahu ini kes apa. That's why saya kata pertama sekali bila nak buat soalan ni, awak kena tahu dia kes apa. Kalau awak tak tahu memang tak boleh buat. So dia case stretched string. So L dia adalah sama dengan lambda over 2 untuk case fundamental. Case fundamental. Okay. V dia ada dua. Boleh sama dengan F lambda. Satu lagi boleh sama dengan square root T over mu. So dia ada dua formula boleh pakai. So dari sini saya gabung dua formula tu. So saya dapat F lambda sama dengan square root T over mu. So saya nak cari T.
Kalau senang sepatutnya you jadikan T sebagai subjek. Tapi saya nak guna calculator, saya malaslah tukar T sebagai subjek. So saya masuk je terus. F given. Okay, lambda tak ada. Tapi awak tengok dekat formula ni, L sama dengan lambda over 2. So lambda boleh jadi sama dengan 2L. So that's why saya buat dia 2L. So T nak cari mu. Mu adalah sama dengan apa? Mass over length. Ini given in exam. So mass ada, length pun ada. So saya tekan calculator, dapat jawapan. Konsep fizik dia adalah dekat sini. Ini konsep dia yang you kena tahu. Dapat equation ni. Yang lain tu matematik. 2L ni pun konsep fizik. Ini pun konsep fizik. Okey, boleh tak? Boleh madam. Okey, kita masuk kepada soalan number 8. Dia susah sebab dia awak tak nampak, awak kena imaginasi tu, kena ni sikit lah. Dia kena tahu dia punya apa, kes apa. Okey, organ pipe. So ini adalah kes air column. Nombor 8 ni saya buat nombor 8 ni adalah kes air column. Dan dia kata open at one end and close. So dia adalah kes yang ni. Satu terbuka, satu tertutup. So L dia sama dengan lambda over 4. So saya kena guna formula yang ada over 4. Okey, dia bagi length. Dia bagi speed of sound. Dia suruh cari calculate fundamental and first overtone. So fundamental adalah sama dengan NV over 4L. Formula ni. Kita pakai yang ada L. So kalau dia minta fundamental, so satu je lah. V awak 331. 4 length awak adalah 33 darab 10 negatif 2. So you akan dapat 331 divided by 4 times 3 times 10 power of negative 2. So jawapan dia adalah 2.51 times 10 power of 2 unit hertz. So ini adalah case fundamental. Okay, soalan seterusnya dia minta first overtone. Yang ini fundamental, iaitu first harmonic. Okay, kalau case first overtone, ingat tak, dia ni tak boleh ada gandaan 2, 3, 2, 4. Sebab apa? Kalau awak buat 2, dia akan jadi bentuk tertutup. So first overtone dia bukan second harmonic. Dia adalah third harmonic. So darab je 3. Fundamental untuk third adalah 3 kali ganda daripada F1. So saya darab je lah. 3 darab 2.51 darab 10 kuasa 2. So you darab 3 kali je. Sebab dia kalau untuk case first overtone, kalau kena lukis, bentuk dia sama macam ni, cuma ada 3 kali ganda. Dia bentuk ikan. Dia bentuk macam ikan. So dia ada 1, 2, 3. So you akan dapat jawapan you tadi ni darab 3. So jawapan dia adalah 7.52 times 10 power of 2 Hertz. So itu jawapannya. So kena fahamlah bahawa dia adalah third 3. Walaupun dia nama dia first overtone. Okay. Soalan seterusnya dia tanya what is the line pipe untuk open at both end. Kalau fundamental frequency dia adalah sama dengan difference between two frequency calculated in A. Okay. Sekarang ni soalan ni tanya, dia suruh cari length untuk alat yang lain pula ni. Alat untuk open. Pelik-pelik kan soalan ni kan. Tapi dia kata fundamental dia ni sama dengan perubahan F yang awak dah calculated dekat A tadi. Ni. Yang kat sebelah sini. Okay, so maksudnya F1 sama dengan 7.52 darab 10 kuasa 2 tolak 2.51 darab 10 kuasa 2. So kita dapat fundamental dia. 7.52 kuasa 2 tolak 2.51 kuasa 2. So jawapan saya adalah 5.01 darab 10 kuasa 2 Hertz. Okay, so saya dah ada fundamental dia. Okay, ingat tak? Ini adalah case
ini adalah case open. Terbuka, tengah-tengah ni, open. So L dia adalah sama dengan lambda over 2. So saya kena guna formula yang ada over 2. Okey, saya dah ada F. F dah ada. N 1 sebab fundamental. V guna V yang sama because dia guna udara yang sama. 331. Speed of sound yang sama. So saya nak cari L. So I can find L lah. So macam mana saya buat? 5.01 kuasa 2. Alpha equal 331 times 2 times X. So shift off. So jawapan saya 3.30 times 10 negative 1 meter. Ataupun 0.33. Jawapan apa? 0.33. Betul lah? 0.33. Sama je lah tu. Dia punya power tu. Macam-macam soalan ni pula. Boleh tak? Okey saya ulang balik. Dia cakap fundamental untuk kes open ni alat lain. Sama dengan delta F dekat calculated dekat tadi. So awak tolak je lah yang awak calculated tadi, awak dapat nilai fundamental dia. Okey, kenapa lepas tu saya guna 2L? Sebab dia L lambda over 2, dia jadi satu biji mata. So bila saya masukkan F, saya masukkan V, saya masukkan 2, 1, so saya dapatlah L dia. So inilah L yang akan menghasilkan frekuensi yang sama dengan perbezaan yang alat tadi. Okey, boleh? Boleh madam. Okey. Alright dah, soalan terakhir nombor 9. Okey, soalan dia. A vibrable length of air column. So kita ada cerita air column is placed below vibrating wire. So bawah dia ada wire pula. Okey, macam mana cerita dia ni? Dia ada air column. Air column dia pula open at open end. Open at open end. Terbuka lah kan? Okey. Ada wire. Ni macam tak biji mata. Below. So wire awak ni macam ni. Ini adalah awak punya vibrating wire. Yang awak punya air column tu dia macam ni. Dia macam ni. So maksudnya orang ni kat sini. Orang ni kat sini. Dia tiup. Dia tiup. So dia tiup. Ni orang-orang. Dalam macam tu apa dah ni. Dia tiup. Okay. So dia tiup air column ni. So air column ni akan menggetarkan. Dia vibrate the wire. Itu maksud cerita dia. So ini adalah daripada top view. Top view. So awak tiup alat. Contohnya awak tiup recorder. Lepas tu dekat ujung recorder tu awak letak wire. So wire tu akan vibrate. Okay, dia cakap dekat sini. The length of air column open at open is gradually increased until the first position resonant 34 cm. Okay. The wire length adalah ini. Dia bagi length wire. And the vibration at third harmonic. So maksudnya dia berlaku dekat third harmonic. Buat 3 biji mata. Apa maksud resonant? Maksudnya frekuensi dekat atas ni akan sama dengan bawah. Okey. Dia suruh calculate speed of wave. Okey. Maksud dia sekarang ni, frekuensi yang dekat air column adalah sama dengan frekuensi dekat wire. Tu soalan jawapan dia punya ni lah. Okey, apa formula untuk air column? Air column adalah F sama dengan NV over 2L. Ini pun NV over 2L. Tetapi dia kata tadi
N untuk frekuensi adalah first position. Air column adalah first position. So N dia adalah 1 lah. V tak tahu. V speed of sound. Speed of sound adalah 331. Okay. Lepas tu 2L. Length dah ada. 34. Okay. Lepas tu yang ini third. Sebab dia berlaku dekat third resonant. 2. L ada tak? L length ada 120. Betul ke apa saya buat ni macam pelik je ni ha? So V ni adalah V yang lain sebab ini dia daripada tiup. Yang ini V adalah ni. Sama tak? Jawapan sama tak? Cuba tengok. Kita tengok. Betul tak? Susah pula dah dia punya equation ni. Banyak sangat. Saya rasa macam pelik sebab ni. Kejap. 331 divide by 2 times 34 power of negative 2 equal 3 times unknown divide by 2 times 120 power of negative 2. Betul ke jawapan dia tu? Apa ni? 8. Lain macam ni jawapan saya ni. Nombor 8 ke 9 ni? 9. Lain ni. Aku 12 dah. Ini dia sama. Saya rasa V ni bukan V yang 331 ni. Tu speed of sound. V ni macam pelik sikit. V equals to F lambda. V ada. F nak cari lambda ada. So dapat V. Dekat begitu. Nombor 9 ni tak apalah dulu. Saya pening. Dah habis masa pun. Nanti saya ulang balik lah nombor 9 ni. Okay, saya stop dekat sini dulu. Dah pukul 12. Okay, saya stop dengan tasbih kifarah surah wal-as. Okay, bye. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.